Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi muka surat 129. Kita ulang sedikitlah. 2 perenggan ni, 3 perenggan ni kita telah baca, tapi kita ulang sikitlah. Kita ambil daripada 128 far'un. Far'un tu sebelah kiri tu. Walau syakka fi asna'il fatihati hal basmala fa'atammaha thumma zakara annahu basmala a'ada kullaha 'alal awjah. Walau syakka fi asna'il fatihah, apabila di tengah membaca al-fatihah hal basmala, dia datang merasa ragu apakah telah membaca basmalah atau tidak. Sebab kita mazhab Syafi'i bismillah adalah salah satu daripada huruf al-Fatihah. Ni tengah-tengah baca Fatihah, dak tamat lagi ni, tengah baca mari sok. Tadi baca ke dak bismillah ke alhamdulillah selalu. Dia teruskan fa'atamma. Tengah-tengah sok pun, sedangkan bacaan itu tetap diteruskan, dia tak berhenti. Dia terus saja membaca Fatihah sampai selesai. Thumma zakara annahu basmalah. Bila selesai habis Fatihah, akhirnya ingatlah dekat nak Allah Akbar rokok habis Fatihah tu, sama ada nak baca ayat ke ataupun rakaat yang ketiga dah baca ayat dah. Nak dia teringat. Teringat sahihlah bahawasanya dia telah baca basmalah. Okey. Ni. Jadi untuk nak pegang, bila teringat di tengah bila sok mari tengah baca. Tengah Fatihah dah habis lagi, kita mari sok. Walaupun selepas pada sok tu terus membaca Fatihah kita, kemudian habis Fatihah yakin dah baca. Yakin baca. Oleh kerana kita sok tadi tengah baca bismillah, maka macam mana a'ada kullaha 'alal aujahi, maka wajib mengulangi seluruh surah al-Fatihah atas dasar dari dia kena ulang. Bila sok mari tengah baca, maka kena ulang semula. Pegang tu dah. Bila sok tengah baca, tengah Fatihah dah habis lagi, kita mari sok. Walaupun lepas pada tu dia mari ingat baca dah, cara dia, hukum dia kena baca balik semula. Kena ambil bismillah semula lah, daripada bismillah. Kemudian walau asar risyakin fi tarki harfin fa'aksara minal fatihah. Tadi tinggal bismillah, sok tinggal bismillah. Yang kedua pula alal aujah ini adalah beberapa wajah pula. Dia kata walau asara li syakkin fi tarki harfin fa aksara minal fatihah. Ragu pula kalaulah ragu meninggalkan satu huruf. Satu huruf, bukan satu perkataan dak. Satu huruf atau lebih daripada al-Fatihah. Umpamanya iyyaka na'budu, iyyaka, dia ingat tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dia tengah baca dia tinggal iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, itu meninggal satu huruf. Wow, dia tinggal. Jadi dia kata ragu atau meninggalkan, ragu telah meninggalkan satu huruf.
Satu wa, huruf wa saja. Tapi ragu. Ya, ayah rasa tengah-tengah baca Fatihah dia rasa, aku tak dibuat iya, tak dibuat baca kedok iya, rasa macam iya kan nak budu iya kan nasta'in selalu rasa. Atau lebihlah daripada satu huruf. Tepat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ma dia pendek. Sedangkan ma itu baris fathah, pada hakikatnya ada min alif. Jadi Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Jadi dua, lebih pada satu dah. Kalau ragu telah meninggalkan satu huruf tadi, atau lebih daripada satu hak saya buat tadilah, dari lebih daripada satu Al-Fatihah lah, ayat Al-Fatihah tadi, atau satu ayat ataupun satu ayat, ini lebih banyak lagi, ataupun lebih yang terjadi daripada surah Al-Fatihah. Dua ni. Sama ada tinggal satu huruf, ataupun lebih daripada satu huruf, ataupun tinggal satu ayat. Satu ayat ataupun lebih. Jadi dia kata Al-Fatihah terjadi setelah Al-Fatihah selesai dibaca. Tapi hak ni mari teringat ni setelah kita habis dah baca Fatihah. Waladhdallin dah, barulah mari sok. Tadi aku tinggal rasa macam tak baca iyyaka na'budu iyyaka nasta'in je. Ataupun tadi aku baca maliki yaumiddin, tak baca maliki yaumiddin. Tapi mari hak sok tu bila waladhdallin dah baru mari. Boleh faham tu? Nak beza dua tu. Tadi tengah baca, mari sok tengah baca lagi, mari sok dah. Hal ni sudah selesai baca dah, habis waladhdallin dah, barulah mari sok. Tinggal rasa. Jadi lagu mana hukumnya? Dia kata ba'da tamamiha. Ingat tu mari yakin setelah habis baca dah ayat Fatihah. Selepas habis baca Fatihah dah, selesai dah baca, maka hukum dia tidak apa-apa. Tidak payah diulang lagi, tak payah diulang. Sebab kita mari sok setelah kita selesai dah baca Fatihah, baru mari sok. Jadi ada beza dua gitulah. Kalau tengah-tengah mari sok, tengah-tengah baca, nak ulang semula. Kalau selesai dah baca baru mari sok, tak payah ulang semula. Tak payah ulang semula. Dia kata li anna zahira hina izin mudiyuha tammah. Kenapa tu? Kerana pada kenyataan yang terjadi di sini adalah bahawa Al-Fatihah tu pada kenyataan ini telah selesai dah dia baca. Baru mari sok. Jadi tak payah ulang semula. Itulah beza dua. Perbezaan. Kalau tengah baca mari sok, kena ulang balik habis. Kalau sudah baca dah waladhdallin dah baru mari sok, tak payah, tak jadi apa-apa dah. Sebab pada zahirnya memang kita dah baca dah Fatihah itu dengan sempurna. Sebab kita baca, kita terus, tak ada kan masa kita baca tak ada sesak apa-apa. Tak ada sesak apa-apa. Lalu ghairil maghdubi alaihim, tak ada sesak apa-apa. Waladhdallin. Lepas dhalin dah baru puasa macam tinggal je iyyaka na'budu, tinggal je iyyaka sedangkan jadi oleh kerana kita dah selesai dah, masa kita baca tu tak ada sok apa-apa dah. Pada zahirnya kita yakin tak ada sok apa-apa dah sampai habis kita dah baca, tiba-tiba baru mari, maka tak ada apa-apa dah. Pada sebabnya pada kenyataannya memang dah kita dah sempurna dah baca Fatihah itu. Ya, dia mari setelah sempurna dah. Sedangkan kita dah baca dengan sempurna dah. Jadi tak apa-apalah, tak payah ulang balik. Di situ nak bagi pegangan Ada beza dah antara dua tu. Tengah
Sok pada tengah dengan sok sebelah sempurna dah baca Fatihah. Kalau sok pada pertengahan kena ulang balik. Kalau sok serta sempurna dah tak payah ulang dah, sebab kenyataannya pada zahir kita telah menyempurna dah bacaan Fatihah kita. Tak, baru mari sok. Okey. Wasta'nafa wujuban in syakka fihi qablahu ayil tamami kama law syakka hal qara'aha aw la li'anna al-asla adamu qira'atiha. Ini wajib mengulangi dari permulaannya jika keraguan itu terjadi sebelum sempurna. Tadilah nak ulang sekali lagi dah. Maknanya mari sok tak dang habis baca Fatihah sok dah. Wajib ulangilah. Itu maksudnya. Seperti halnya ragu, apa kita telah membacanya atau belum. Kerana asal yang ada itu ialah keadaan belum baca. Seperti tadilah dia ulang sekali lagi. Kalau mari tengah-tengah sok. Ya Allah aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian tetapi dia kata, tak kira lah mari sok tinggal hak mana-mana lah tak. Tertinggal hak mana-mana. Dalam keadaan tengah baca, maka wajib mengulangi dari permulaannya semula daripada bismillah semulalah. Sebab apa tu, bila kita mari ragu, mari syok tengah baca, berarti kenapa kena ulang? Sebab asalnya bila syok tengah baca artinya kita salah dah lah tu. Kita rasa kita salah dah. Sedangkan kita belum sempurna, maka kena ulang. Wa kal fatihati fi zalika sairul arkani lah. Kita hanya start hari ni. Wa kal fatihati zalika sairul arkan. Dan seperti hukum Fatihah tadi juga, iaitulah kepada semua rukun-rukun yang lain pun, kepada semua rukun-rukun yang lain pun hukumnya seperti hukum kepada Fatihah tadilah. Artinya kalau kita rukun-rukun sembahyang yang lain dah, kalau mari sok kita tengah buat, maka kena ulang balik. Kalau telah sempurna dah baru mari sok, maka tak payah ulang. Itu maksudnya wakal fatihati fi zalika. Dan seperti Fatihah jugalah, pada demikian itu sairul arkan, sekalian rukun-rukun sembahyang lain pun maknanya hukumnya samalah seperti hukum yang berlaku kepada Fatihah. Lagu mana tu? Tengok. Falau syakka fi asli sujudi masalan atabihi au ba'dahu fi nahwi, itu bukan nahri ya, fi nahwi nuhawaw, fi nahri wad'il yadi lam yulzimhu wa kal fatihati. Sini wak seluk beluk al-Fatihah. Artinya sama sajalah hukumnya sebagaimana hukum Fatihah jugalah. Seperti di atas tadilah, iaitu sairul arkani, jikalau berlaku kepada semua rukun-rukun sembahyang yang lain pun hukumnya sama seperti hukum pada Fatihah tadi jugalah. Maksudnya kalau tinggal teringat di tengah, kena ulang balik. Kalau sudah dah, tak payah ulang balik. Kita ambil pegang di situ. Kita baca lagu mana tu? Selak belok Al-Fatihah seperti di atas berlaku juga pada rukun-rukun solat yang lain, supayalah hukumnya, caranya, maksudnya. Maka dia kata, andai kata ragu sudah bersujud atau belum, lagu sudah bersujud atau belum. Lagu mana? Aku ni duk tengah ni tak?
tahiyat awal ataupun apa? Sujud 2 kali ke sekali tadi. Ni mai gitu. Kita nak buat tahiyat awal dah. Sujud 2 kali ke sekali tadi. Itu kan. Rajin tu tak? Begitu. Okey. Jadi kalau teringat tengah semayang, tak. Kalau teringat tengah semayang, tengah sujud, maknanya tengah nak duduk tu dah, maka kita teringatlah. Ataupun hak rakaat yang pertama ke, nak bangun kiam semula dah teringat. Waktu sekali kedua ni, sekali je berkali sujud ni. Dah. Jadi kita teringat kita tengah sembahyang kan, tengah tu dah. Maka sama seperti hak Fatihah tadi lah, biar kita ingat tengah buat, maka kena ulanglah sekali lagi. Kalau Fatihah kena baca daripada Al-Fatihah semula tak? Ni dia kata gitu jugalah. Kalau sujud pun, sujud kan rukun sembahyang juga tak? Bila rukun kita teringat di tengah-tengah tu, maka kita seperti rukun Fatihah tadilah. Maknanya kita kena bila ragu sekali kedua kena buatlah sekali lagi. Boleh dah? Okey. Itu maksudnya. Sebelok-belok Al-Fatihah, artinya selok belok macam Fatihah jugalah. Itu maksudnya. Macam Fatihah juga. Seperti di atas iaitu berlaku juga pada rukun-rukun solat yang lain. Bukan Fatihah saja je hak kita mari sok ni, rukun sembahyang hak lain pun mari sok juga, ada juga berlaku. Maka andai kata ragu sudah bersujud atau belum. Tadilah saya sebut tadi dah. Sekali kedua aku sujud saat ni. Sekali kedua, sedangkan kita duduk dalam sembahyang ni sekali kedua. Maka kita duduk tengah sujud. Ya Allah aku ni. Duduk tengah sujud ni samalah seperti duduk tengah baca Fatihah aku sujud yang kedua dah ke sujud yang pertama ni baru ni. Sujud yang kedua dah ke sujud yang pertama ni. Macam kita duduk tengah sujud ni. Tengah sujud ni. Mari sok ni yang kedua ke yang pertama baru ni. Macam tadilah hak kita baca Fatihah tadilah tengah baca Fatihah. Teringat. Maka kalau duduk tengah gitu, kita duduk dalam sujud lagi ni. Yang pertama ke yang kedua, yang pertama ke yang kedua, maka hendaklah diulang sekali lagi sujud itu. Boleh dah? Tak? Walaupun jadi 3 pun tak apa dah, sebab kita mari sok. Tak? Pertama kedua. Okey. Maka andai kata ragu sudah bersujud atau belum, wajib melakukan sujud. Kena buat sekali lagi lah. Ragu sejenis, ataupun apakah meletakkan telapak tangan atau tidak waktu sujud. Ni rasa payah sikit nak jadi, tapi pekoh dia mari belaka masalah. Umpamanya aku sujud tadi, letaklah buat tangan ke dak, lagu mana tu? Ke aku buat gini saja je masa sujud tadi. Sini ujung jari bukan? Dia nak dapat tangan. Gitulah. Sujud yang pertama tadi ni, duduk tengah sujud yang kedua ni. Hak yang pertama tadi aku tapak tangan ke, aku letak gitu je. Dia kita benda ni walaupun jarang berlaku, tapi kalau berlaku pekoh hari masalah. Nak jadi hukum tu. Begitulah. Kalau duduk gini tak jadilah sujud tadi. Maka kena buatlah sujud sekali lagi. Gitu. Tapak tangan tau. Tapi kita hak banyak jadihnya kita ni jari kaki. Dak hak mana belajar dak belajar sungguh tu semayang dengan maknanya kan jari kaki dia nak begitu dak. Ujung jari kaki kan. Banyakkan kuku kan. Lepas tu
Kita ni baru belajar. Teringatlah waktu guru kata. Kalau jari kaki tu maknanya hujung kaki tu kena cecah gini jari. Maknanya janganlah kuku duduk atas. Di atas kapek tak. Kita tengok. Allah, tadi sujud yang pertama aku rasa lipat kaki tak betul je. Kita dah tengah sujud yang kedua tak? Lipat kaki tak betul je yang pertama tadi. Rasa tak jetak gini. Rasa ubuh kuku atas. Maka kena ulanglah sujud sekali lagi. Itu maksudnya. Sok. Bukan pada Fatihah sajalah berkenaan dengan rukun ni. Hak rukun-rukun lain pun kalau berlaku tengah rukun tu kita teringat, maka kena ulang lah. Itu maksudnya. Kalau teringat di pertengahan, kena ulang sekali lagi. Okey. Selok-belok Al-Fatihah seperti di atas berlaku juga pada rukun-rukun salat yang lain. Maka andai kata ragu sudah bersujud atau belum, wajib melakukan sujud sekali lagi. Ragu sejenis. Dalam sujud juga, apakah meletakkan telapak tangan atau tidak waktu sujud? Okey. Yang terjadi setelah sujud tidak usah begitulah. Tapi kalaulah mari macam yang Fatihah juga. Mari setelah kita selesai sujud dah. Setelah sujud dah duduk istirahat dah, nak bangun dah tak. Kalau rakaat yang tu. Kalau rakaat dua kita duduk nak tahiyat awal dah. Baru mari tengok, baru mari sok. Tadi betul ke tak aku sujud tadi? Jari aku betul ke tak? Ataupun aku sujud sekali kedua? Sedangkan sudah dah. Bahagian sujud kita sudah dah, kita nak buat tahiyat awal dah. Faham tu? Ataupun kita nak bangun dah untuk rakaat yang kedua. Baru mari sok. Sujud sekali kedua. Jadi kalau dah sempurna dah, dia tu macam Fatihah tadi jugalah, tak ada apa-apa dah. Teruskanlah naik sembahyang. Sebab mari itu setelah benda telah berlaku. Sedangkan kita telah buat, bila kita buat sampai sempurna dah, baru mari sok, artinya pada zahirnya kita dah buat dengan sempurna. Boleh tak? Boleh tak? Gitulah. Itulah. Walau qara'aha ghafilan faqatita inda siratal ladzina walam yatayaqqan qira'ataha lazimahu isti'nafuha. Ini bahagian masih lagi dalam Fatihah lah. Walau qara'aha ghafilan, apabila dalam keadaan lupa, orang yang telah membaca Fatihah lupa kan duduk khayal. Biasalah tak, gini biasa sangatlah. Nak hak tengah pusing-pusing. Tak sedarnya duk mikir, tak sedar baca Fatihah mana. Itu maksudnya. Walau qara'aha ghafilan, apabila dalam keadaan lupa, orang telah membaca Al-Fatihah, dalam keadaan lupa anjung, tak sedar, ini perkara yang selalu berlakulah, bagi kita orang awam ni tak, bagi kita orang awam ni selalu berlakulah. Kadang-kadang tu baca Fatihah sedar-sedar tak, Allah dekat nak pada Allah lah, Linda baru sedar. Baru sedar ke diri. Baru sedar ke diri. Walau qara'aha ghafilan, apabila dalam keadaan lupa orang telah membaca Al-Fatihah, artinya orang yang baca Fatihah dia lupa baca dah ke, faqatina inda siratal lazina, dan sedar setelah sampai pada siratal lazina an'amta alaihim, barulah sedar ke diri, Allah sampai sini dah. Baca Fatihah tadi,
Sampai kat siratal lazim dah barulah sedar ke diri duduk tengah semayang. Tidak anyuk ngata. Baca Fatihah sampai anyuk. Tak sedar. Dia sedar serta tidak yakin atas baca ayat-ayat sebelumnya. Siratal lazim nabau sedar. Tadi aku betul kedok baca duk khoya ni. Sempurna kedok aku baca. Jadi sedar tengah baca Fatihah. Tadi sedar lupa lupa huruf, lupa kalimah, lupa ayat ni dak ni. Bahasa khoya terus. Ni khoya terus. Khoya terus. Kejut tak kejut siratal lazim an'amallah. Kejut dah. Ya Allah aku tadi betul kedok baca ni ya. Kat siratal lazim bosdo aku tengah baca Fatihah semayang ni. Cukup kedok Fatihah aku tadi. Kena kedok lah. Tu ghafilan lupa. Dalam keadaan lupa. Kadi biasanya lupa di sini lupa hak kita orang awam biasalah lupa. Kaya Fatihah yang pertama molek bila main Fatihah yang kedua tu dia mari macam-macam fikiran. Teringat kau tu sampai siratal lazim dah baru teringat duk tengah baca Fatihah. Serta tidak yakin. Dia teringat sampai siratal lazim, ya Allah. Betul kedok aku ni baca. Sempurna kedok ni main duk kaya tadi cukup kedok baca. Sudah kat siratal lazim dah ni. Serta tidak yakin atas bacaan ayat-ayat sebelumnya. Oleh kerana sedar Fatihah sempurna tak lagi? Tak sempurna tak lagi Fatihah kita ni? Tak lagi lah baru kat siratal lazim tak habis lagi lah. Super je lebih kurang tadi tapi nak bawa je tadi teringat lupa huruf. Iyyaka na'budu iyyak Allah teringat lupa tinggal awal. Tu kemudian teringat baris, tinggal baris. Hak ni yang ini khaya terus. Teringat sampai siratal lazim dah baru teringat. Itulah maknanya hukumnya dalam keadaan sama saja. Ni nak ayat kalau berlaku perkara banyak berlaku tak? Tinggal ayat huruf saja ke, tinggal kalimah saja ke, tinggal sebaris ke. Hal ni khaya terus. Sedar tak sedar siratal lazim tinggal belaka. Dan dia kata oleh kerana siratal lazim an'amta alaihim ini kita tengah baca Fatihah lagi bukan. Fatihah kita tak habis tamat lagi tak? Gitu maksudnya. Serta tidak yakin atas bacaan dah kita tak yakin hak tadi betul kedok. Baca sempurna kedok. Maka baginya oleh kerana tengah baca Fatihah lagi siratal lazim tu tengah Fatihah lagi tak sempurna lagi Fatihah, hukumnya samalah juga, kena ulanglah lagi Fatihah sekali lagi. Bunyi macam tula je dah. Tapi pekah ni dia halus sekali dia ya. Ada orang tinggal satu huruf saja dah. Ada orang berlaku tinggal satu perkataan saja. Ada berlaku satu ayat saja. Maknanya ini hilang terus. Sudah tengah dah. Sekiranya berlaku itu teringat belaka sama ada tinggal satu huruf ke tertinggal satu huruf ke, ataupun tertinggal satu perkataan ke, ataupun tertinggal satu baris ke, ataupun teringat setengah Fatihah dah sedar kat mana. Tapi teringatnya di tengah-tengah Fatihah dah habis lagi. Hukumnya samalah, kena ulang sekali lagi bacaan Fatihahnya. Tu nak ayatnya. Jadi kita boleh ambil pegang. Kalau teringat tengah baca tengah Fatihah dah habis lagi, kena ulang semula. Kalau sudah dah baru teringat, tak payah ulang. Sebab diandakan kita dah sempurna dah. Cuma mari sok je dah. Dan sekali lagi, apabila dalam keadaan lupa orang telah membaca Al-Fatihah, orang baca Fatihah dah dan sedar dia telah baca Fatihah dah, kemudian dia sedar
setelah sampai pada suratul lazina, serta tidak yakin pula bila sudah yakin bacaan dia tadi betul ke tidak, maka baginya wajib mengulangi Al-Fatihah dari depan, daripada awal lah maksudnya. Boleh teruskan? Boleh? Okey. Wa yajibu tartibu fil Fatihati bi an ya'tiya biha ala nuzmihal ma'ruf. Dan habislah. Bahagian lupa tu habis dah. Kemudian bahagian bacaan, cara bacaan pula lah. Wa yajibu tartibu fil Fatihah, membaca Fatihah wajib tertib bi an ya'tiya biha ala nazmihal ma'ruf, seperti susunannya dalam Al-Quran lah. Baca Fatihah tak boleh nak tunggang terbalik, tak boleh. Macam kita dalam Quran tu lah, tak boleh kita nak ambil ar-rahman, nak ambil dulu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ihdinas siratal mustaqim. Tak boleh. Baca Fatihah dia tu wajib kita buat tertib ikut sebagaimana di dalam Al-Quran. Yes. Habis la fit tasyahudi. Tapi kalau dalam bacaan tasyahud, tahiyat, tak apa kalau tak tertib pun. Sah maksudnya. Kalau Fatihah buat tak tertib, ditukar ayat, kemudian naik atas, kemudian ayat atas baca kemudian, maka tidak sah sembahyangnya. Dia mesti tertib sebagaimana di dalam Al-Quran. La fit tasyahudi. Ketertiban tidak wajib dalam bacaan tasyahud. Dalam bacaan tasyahud at-tahiyat, kalau tak wajib tertib. Kalau berlaku kita selang ditunggang ambil hak belakang terbuh dulu pun sah lah, tapi dengan syarat pula. Ma lam yukhilla bil makna, asalkan tidak merosak maknanya. Macam at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Atau doa tertib tak? Kalau kita at-tahiyatul mubarakatus salawat, at-tahiyatul mubarakatuh thayyibatus salawatu lillah. Pusing serap. Oleh kerana maknanya tak lari, maka sah Fatihah. Tak waktu maksud dia ketertiban tidak wajib dalam tasyahud, tapi ada syarat pula, asal tidak merosak maknanya. Tapi kalau merosak maknanya tak boleh juga. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita ambil assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu tunggang tu tak boleh hak gitu. Walaupun tidak mesti, tapi sebab melarikan makna. Sebabnya memang dah sepatutnya dah maknanya itu assalamualaikum kepada Nabi dulu. Barulah kepada kita semua hamba Allah. Tapi kalau macam takdir boleh.
At-tahiyatul mubarakatut tayyibatus salawatu lillah. Atur maknanya tak lari. Nak rayaknya maknanya kalau Fatihah wajib tertib. Kalau tahiyat tak apa, tak tertib. Tapi dengan syarat juga, dengan syarat tidak lari maknanya. Lakin yustaratu fihi riayat tasdidatin wa muwalatin kal Fatihah. Walaupun dia kata kalau tahiyat boleh tukar mimbar sikit, tetapi dengan syarat dengan syarat apa tu? Dengan syarat tidak berubah makna, dan juga walaupun dia boleh tukar kalimahnya sah semayang, tapi kena betul juga tentang tempat tasdik, kena tasdik juga. Tak? Agar memperhatikan, namun disyaratkan di sini dia kata agar memperhatikan tasdik. Tasdik ni Sa'du kita belajar kapal mula tak? Tasdik-tasdiknya dan sambung-sambung menyambung bacaannya seperti pada Al-Fatihah lah. Macam tadi lah saya kata kalau kita nak assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, baru nak ambil assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, tak jadi sebab sambungannya tak kena. Memangnya hak sepatutnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu dulu tak? Barulah assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin tak? Begitulah tempat tasdik kena tasdik juga. Dia kata maknanya tahiyat, bacaan tahiyat pun macam bacaan Fatihah juga. Tempat tasdik kena baca dengan bertasdik sebab dia adalah rukun. Cuma hak dia boleh lari sikitnya, boleh pusing je kalimah tu. Waktu kau mimbar sikit. Tapi dalam bahagian tasdik wajib kena tasdik juga. Macam baca Fatihah juga. Kalau tempat tasdik kita tak tasdik, maka tahiyat kita tak sempurnalah. At-tahiyyatus salawat. Kalau at-tahiyyatus salawat tak jadilah. Dia bacaan tahiyat, hak bacaan kita, hak yang rukunnya Fatihah, tahiyat tak. Kemudian salawat kepada Nabi, tak. Kemudiannya salam, tak. Tu maknanya hak rukun, hak bacaan rukun tu kena, kalau tempat tasdik kena tasdik. Kalau tak boleh nak assalamualaikum, dia mesti assalamualaikum. Maknanya bahagian tasdik, bacaan rukun yang lain pun kena sama macam Fatihah juga, wajib disempurnakan. Memperhatikan tasdik-tasdiknya. Bukan Fatihah saja je kita nak betul tak. Tahiyat pun kena betul juga. Tempat tasdik wajib ada tasdik. Macam salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada dua tak tasdik. Allahumma salli ala sayyidi, sayyidi ada tasdik. Kalau Allahumma salli ala, ada sah dah tu. Sebab salawat itu adalah rukun. Bila rukun wajib kena tajwidnya sama juga lah sebagaimana Al-Fatihah. Begitulah juga salam, mesti assalam, tak boleh assalamualaikum. Memperhatikan tasdik-tasdiknya dan sambung-sambung menyambung
bacaannya seperti pada Al-Fatihah jugalah, bacaan rukun yang lain pun maksudnya tahiyat ke, salawat ke, salam ke. Habis bahagian tu. Wa man jahila jami'al fatihati wa lam yumkinhu ta'allumuha qabla dhaikil waqti wala qira'atuha fi nahwi mushafin lazimahu qira'atu sab'i ayatin walau mutafarriqatan la yanqusu hurufuha an hurufil Fatihah. Ni bab lain pula lah. Bab tak pandai baca Fatihah pula. Orang baru masuk Islam ke, ataupun kita pun tak Islam daripada kecil pun dah dilahirkan Islam, tapi baru nak belajar sembahyang. Habis sekolah menengah baru nak belajar sembahyang. Masa sekolah tu kau ustaz dah cakap nak tu ada tahu je. Wak dah tahu. Dah kerja dah saing-saing orang baru dah nak belajar sembahyang. Okay. Tu dah, tapi tak boleh kan anak kita buat setakat yang bila dah akhir balik tu. Wa man jahila jami'al Fatihah, barang siapa tidak bisa membaca seluruh Fatihah, artinya dah ingat keseluruhannya. Orang baru belajar sembahyang dah dalam keadaan tak kira lah sama ada dia mu'allah ke, jok kecil tak ada orang cara, anak orang duk lok dak, anak-anak yatim duk lok je, cuma tolong wi makan, pandamung lah nak sembahyang tak mau sembahyang ke, ataupun kita orang cerdik, anak orang cerdik dak, tapi warna kebetulan kita ni keluarga kita tak berapa sembahyang. Bila besar kita barulah rasa malu nak sembahyang ketek macam kawan-kawan dak, boleh berlaku-berlaku lah. Baru nak belajar Fatihah, baru nak belajar Fatihah. Okey, wa man jahila jami'al Fatihah, barang siapa tidak bisa membaca seluruh Al-Fatihah, tak boleh baca seluruh, separuh je ingat. Sedangkan sembahyang wajib. Sembahyang wajib tak boleh tinggal. Tak. Hak orang hak mualaf lepas pada mengucap asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan sendirinya wajib dah atas dia sembahyang. Kena buat dah. Lagu mana ni dah, sedangkan Fatihah dah ingat lagi. Ni nak ayat ni. Sedangkan Fatihah dah ingat lagi. Ataupun tak kira lah kan, mana tahu lah esok-esok kita boleh natunya walik hak negeri orang putih. Dia masa duduk di rumah tak apa dah, tak semayang. Bila balik rumah ni, Allah mei, apa dah semayang. Mak tua lah kena ajar. Dia kata barang siapa tidak bisa membaca seluruh Fatihah, tak anda dah ingat habis lagi, dan tidak mungkin mempelajarinya. Walam yumkinhu ta'allumuha qabla dhaikil waqti, dan tidak mungkin mempelajarinya dahulu sebelum waktu solat menjadi sempit. Nak belajar dan dah nak masuk waktu zuhur nak habis dah. Itu maksudnya. Ingat dah separuh. Separuh lagi dah ingat. Dah ingat pun kalau nak ajar tak dah ingat dah waktu nak habis dah. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Tak mungkin dah mempelajarinya dahulu sebelum waktu solat menjadi sempit. Okey. Wala qira'atiha wala qira'atuha fi nahwi mushafin. Wala qira'atuha fi nahwi mushafin. Atau membacanya pada sejenis mushaf tak boleh, ataupun tak boleh, tak ada dah nak baca macam dalam Quran tu.
Tak boleh ingat lagi lah. Masa dah sempit, dah apa. Lazimahu qira'ata sab'i ayatin. Okey. Baginya wajib membaca 7 ayat Al-Quran. Okey. Walau mutafarriqatan. Sekalipun tidak urut tempatnya, yang huruf-hurufnya wala yanqusu hurufha an hurufil Fatihah, huruf-hurufnya tidak kurang daripada jumlah huruf-huruf Fatihah. Okey. Katakan tak ingat lagi nak semayang, semayang wajib dah, memang wajib dah, akhir balik wajib dah. Tapi baru nak belajar. Orang kata mau belajar semayang senang je, hak pun dah mula baca Fatihah, hak kena ingat tahiyat, salawat dan salam je. Dak, hak lain tak baca dak apa. Sunatlah ke tak? Separuh baru boleh ingat. Separuh baru boleh ingat. Jadi semayang wajib kena semayang. Ni dia dah kita ni jok kecek dah sekolah, tahu dah mana lepas Fatihah apa benda, qul a'udzu birabbin nas. Dah lepas qul a'udzu birabbin nas kita ingat sama dah qul a'udzu birabbil falaq. Lepas qul a'udzu birabbil falaq qul huwallahu ahad. Lepas pada tu tabbat yada. Lepas pada tu izaja. Lepas pada tu awak kita ingat dah benda lagi awak ingat. Awak mau tahu qul ya ayyuhal kafirun inna a'taina. Macam kita lah. Jadi ingat separuh. Jadi separuh lagi kita bacalah ayat kita ingat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Habis kat tu boleh ingat. Lepas tu dah ingat. Semayang wajib. Maka kita tahu kata lepas pada Al-Fatihah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun inna a'tainakal kautsar. Kena baca ayat-ayat yang kita ingat tu, tambah hang. Boleh tu? Biasa kan? Biasalah kita sama dah ni, orang Islam sama dah. Hak ngaji Quran kecek tu memang ngaji dah lebu lah. Surat tu dak boleh habis juzuk amal tasar dah. Tapi tahu lepas qul huwallah, lepas Fatihah qul a'udzu birabbin nas, lepas tu lepas qul a'udzu birabbin nas qul a'udzu birabbil falaq, lepas qul a'udzu birabbil falaq qul huwallahu ahad, lepas tu tabbat yada dah ingat qul ya, qul ya ingat. Tahu inna a'taina tahu. Maka dia kata ni ayat dia ni, barang siapa tidak bisa membaca seluruh Al-Fatihah, tidak mungkin mempelajarinya dahulu sebelum waktu solat menjadi sepit, atau membacanya pada sejenis mushaf, tak boleh juga. Tak boleh juga nak baca Quran depan pun tak pandai juga nak baca. Nak baca Quran depan pun tak pandai juga. Tak pandai juga nak baca. Baginya wajib membaca 7 ayat Al-Quran sekalipun tidak urut tempatnya. Wajib dia baca 7 ayat Al-Quran sekalipun tidak urut, tidak berterusan. Macam saya kata tadi lah, qul a'udzu birabbin nas ingat sepatu je, kemudian ingat dah. Yang ingat pula qul a'udzu birabbil falaq. Tahu, hak tahu. Maka wajiblah dia baca tu cukup 7 ayat bacaan Al-Quran. Ini hak kita, hak Melayu dah lah ni. Kalau hak orang baru masuk Islam tak tahu lagi. Tapi kalau kita ni hak kecek tu ngaji dah motok guru ni, hak untuk tuduk ayat tu main-main ingatlah. Lepas Fatihah qul a'udzu birabbin nas, sepatu qul a'udzu birabbil falaq, ingatlah. Kena bacalah sampai 7 ayat
Sekalipun tidak turut tang dia kata tak. Sekalipun baca pas ingat ni sambung ayat ni. Ingat ni sambung ambil ayat kita ingat tak kiralah. Maknanya kena buat sebab sembahyang itu wajib sembahyang itu wajib. Tak semarahlah. Dah munyak dah dulu lepas pada patah benda. Aku na'udzubillas. Nama ingat apa ayat tu? Satu je. Lepas tu Qul a'udzu birabbil falaq. Lagi lepas Qul a'udzu birabbil falaq lagi satu je. Lepas tu Qul huwallahu ahad. Lagi Allahus samad. Lagi tak ingatlah. Ada tak yang ingat? Ada. Qul ya ayyuhal kafirun. Bilang-bilang cukup sama dengan ayat Al-Fatihah. Bacalah. Semayang kena buat. Baca dah semayanglah. Dah apalah nak ajar Fatihah dah. Nak suku nak ingat sehabis Fatihah dah waktu spek dah. Bayanglah. Membaca Fatihah separuh kamu ingat tu. Ambil Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Dah. Qul ya ayyuhal kafirun. 5. Cukuplah dengar Fatihah tadi tu. Kena semayang. Semayang tak boleh tak buat, kena buat. Kalau tak boleh Fatihah lagi pun bacalah mana-mana ayat hak ingat. Itu maksud dia. Dia kata. Barang siapa tidak bisa membaca seluruh surah Al-Fatihah dan tidak mungkin mempelajarinya dahulu sebelum waktu salat menjadi sempit, atau membacanya pada sejenis mashaf, nak baca di Quran pun tak erti lagi, nak buka depan nak baca pun tak erti, itu maksudnya baginya wajib membaca 7 ayat Quran hak mana-manalah, sekalipun tidak turut tepatnya, macam saya buat tadi lah. Lepas pada Quran Zainah boleh saya, tak boleh ambil Quran Zainah wajib. Itu maksudnya hukum dia wajib baginya. Okey. Baginya wajib membaca 7 ayat Al-Quran sekalipun tidak urut tempatnya, tidaklah berturutan. Urut tempatnya yang huruf-hurufnya tidak kurang daripada jumlah huruf-huruf Al-Fatihah lah, dengan syarat hurufnya banyak, bilangan ayat tu tak kurang daripada bilangan ayat surah Al-Fatihah. Jadi tak bolehlah nak pakai kita pegang dah mudah payah mayang lagi, dah mudah uti. Sedangkan umur cukup dah lah. Kena suruh semayang lah. Walaupun ikut saja pun, macam tadi saya kata orang alik main orang putih ke Pak Alik apa tu hero orang putih ke habis banyak mana gak huruf Al-Fatihah dia nak rayak lah ni. Wahya bal basmalati bitasdidati mi'atun wa sittatun wa khamsuna harfan bi isbati alifi maliki. Habis dah bahasan tu nak rayak pula. Huruf Fatihah banyak mana huruf ni? Huruf Ber satu huruf, sin satu huruf, min satu huruf, itu huruf. Dia tu huruf Fatihah itu dia sebab dia nak ambil tu tidak kurang daripada jumlah huruf-huruf Fatihah. Dia nak kait situlah, iaitu huruf Fatihah terhitung sebanyak 156 huruf sampai ke waladhdallin tu. Daripada bismillah sampai ke waladhdallin tu 156 huruf. Termasuklah basmalah. Termasuk bacaan bismillah lah. Huruf bertasdid dihitung 2. Hak bertasdid dihitung 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ra tu ra ada tasdid kan? Dia ke ra. Asalnya tasdid tu 2 huruf. Asalnya dia jadikan satu. Macam
Gitulah Ar-Rahman. Iyyaka. Iya tu asalnya iya ya. Asalnya iya ya. Jadi orang Arab ni bahasan dari segi bahasa Arab lah pula. Bila perkataan itu ejaannya dua huruf yang sama, dia kira dia masukkan huruf yang kedua dalam huruf yang pertama, maka ditukarkan dengan tasdid. Itulah maksud dia kata tu. Wahya bal basmalah bitasdid. Iaitu hurufnya 156 huruf, termasuklah bismillah, dan huruf yang bertasdid dihitung 2. Huruf yang bertasdid dihitung 2. Dan huruf alif pada maliki. Maliki kan dalam Quran tak ada alif tak. Min langkah cuma berbalik al-fatah. Berbalik al-fatah tu ada alif di situ. Barulah cukup bilangnya 156. Tapi kalau tasdid kita bilang maliki pun kita bilang tak cukup 156. Kerana kata satu. Ni nak ayat sajalah ni. Iaitu huruf Fatihah itu ada 156 huruf, termasuklah dengan bismillah. Dan huruf tasdidnya dikira 2. Maliki pun, dalam maliki tu ada alif ma. Baris fathah tu dikira alif. Habis. Kemudian kembali pula lah kepada hukum. Hak tak pandai Fatihah semula, balik semula kepada hukum hak tak pandai Fatihah. Okay. Walau qadara ala ba'dil fatihati karrarahu liyabluwa qadraha. Okey. Walau qadara. Habis dah dah semula. Hak ni hak balik pada hak tak pandai Fatihah semula ni. Tadi kan dia kata kalau walau qadara tu dia Indonesia kalau bisa, kalau kita kalau kuasa qadara tu. Kalaulah kuasa boleh tak membaca hanya separuh al-Fatihah saja. Balik semula. Walau qadara ala ba'dil fatihati. Kalau kuasa membaca hanya separuh Fatihah saja, karrarahu liyablugha qadaraha. Yang kedua pula, supaya dibaca berulang-ulang kali sampai mencapai ukuran al-Fatihah di atas. Boleh juga. Tadi boleh separuh dah. Tak ada tadi. Tadi tu Fatihah tak boleh lagi dah. Iaitu pandai baca, tahu tak? Alhamdulillah rabbil alamin. Boleh. Kemudian boleh lah. Lepas tu qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu tak boleh ambil qul a'udzu. Tadi tak. Ni tadi tak boleh lagi baca. Kena ambil ayat dia ingatlah berapa yang boleh sampai cukup. Kemudian yang kedua pula, kalau bisa, kalau kuasa membaca hanya separuh Fatihah, iaitu sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai situ je. Lepas situ dah ingat. Jadi kalau begitu, lagu mana hukum je? Kena ulanglah 2 kali. Hak tula. Itu maksudnya. Walau qadara ala ba'dil Fatihah. Kalau bisa mampu membaca hanya separuh Fatihah saja, karrarahu liyabluwa qadraha, supaya dibaca berulang kali sampai mencapai ukuran al-Fatihah di atas lah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lagi tak dah ingat, baru belajar. Teruskanlah baca. Ulang sekali lagi. Bismillah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kena ulang 2 kali lah jadi sampai cukup. Sama banyak dengan Fatihah sampai waladhdallin. Dia mampu dah separuh. Kita aja mampu dah separuh.
Sampai masa semayang. Kena semayang temu ni, tua kereta lah ni. Semayang lah, dah Fatihah dah ingat. Dah ingat separuh, ulang buat 2 kali. Itu maksudnya. Hukum dia. Itu maksud dia kata. Kalau bisa membaca hanya separuh Al-Fatihah, hukum dia supaya dibaca berulang kali sampai mencapai ukuran Al-Fatihah di atas. Biar jadi sama banyak. Lagi yang kedua, hukum lagi. Wa in lam yaqdir ala badalin fasab'atu anwa'in min zikri kadzalik. Kalau juga tidak bisa membaca 7 ayat sebagai ganti Al-Fatihah, maka bolehlah dengan 7 macam zikir yang tidak kurang hurufnya dari 156 huruf. Ganti dengan zikir. Jadi banyak tadi ayat Quran ingat, Fatihah ingat seayat je. Kemudian hak mengerti lagi kul a'udzu birabbil lagi sebut mengerti disebut lagi kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ingat apa tu? Siapa? Kul huwallahu ahad, Allahus samad je. Kemudian hak lagi kul ya ayyuhal kafirun. Kemudian hak tu lagi inna a'tainakal kautsar. Bila cukup 7. Satu ra. Yang keduanya, tadi dia kata ingat separuh. Ingat separuh, kalau ulang 2 kali jadi mungkin sama banyak dah. Hurufnya. Kena ulang 2 kali. Yang ketiga, dah ingat belaka lagi. Dah tasbih subhanallah boleh. Alhamdulillah boleh. Allahu akbar boleh. Dia kata kalau masih kalau juga tidak bisa membaca 7 ayat sebagai ganti Al-Fatihah, maka boleh diganti dengan 7 macam zikir yang tidak kurang hurufnya dari 156 huruf. Okey. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. Hak tu baru ingat. Ulang hak tu lah. Sampai kalau kita bilang jadi 156 huruf ganti Fatihah. Kalau nak 7 macam zikir, lagu mana? Dak payah ya nak cari. Okey. Kemudian tak boleh juga hak gitu. Nak kata dengan zikir pun tak boleh juga. Fawuku pum biqadariha. Kalau lah 3 macam 4 macam tak boleh lagi, senyap sunyi lagi. Bismillah pun pandai bismillah je, tak boleh lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Yelah kita terima. Malah pula malah hak duk negeri kafir. Kalau malah negeri kita ni malah dah. Malah negeri kafir ni wa'alik deh. Maka kena semayang jugalah, sebab dia mengucap 2 kalimah syahadah dah, jadi Islam dah dia. Wajib dah atasnya rukun. Sembahyang. Fa wukufum biqadariha. Kalau masih tidak mampu lagi, tak zikir apa dah, cukuplah duduk berdiri saja selama panjang waktu membaca Al-Fatihah. Bak semayang kena semayang. Tak mampu mundirilah ikut mak ni. Mak rakak mu rakak, mak sujud mu sujud. Kena buat juga. Sebelah-belah sambil belajar lah tu. Hukum dia. Belah-belah sambil belajar pun tak mampu lagi. Pandai bismillah sebutir je. Ikutlah. Ikut ayah ke, ikut mak ke, ikut tok laki ke. Kena dah. Pasal semayang kena buat. Jadi syarak tidak memberatkan, meringankan. Bukan nanti
Ingat patah semua baru nak suruh semayang dah. Buatlah dulu. Walau diri saja pun cegah ikut. Maknanya mak rokok, tak laki rokok dia rokok, tak laki sujud dia sujud pun kena buat. Besar. Tapi tengah belajar semua lah. Tak boleh nak kekal gitu. Itu syarat. Dia tidaklah memberatkan. Boleh terus lagi? Boleh ya? Okey. Wa sunnah wa qila yajibu ba'da taharrumin bi fardin aw naflin ma 'ada salati janazatin iftitahun ay du'ahu sirran in amina fautal waqti wa ghalaba ala zannil ma'mumi idrak ruku'il imami ma lam yashra' fi ta'awuzin aw qira'atin walau syahwan aw yajlis ma'mumun ma'a imamihi wa in ammana ma'a ta'minihi. Ini bila bab Fatihah, bab doa iftitah pula. Doa iftitah pula ni. Allahu akbaru kabira. Wa sunnah wa qila yajibu ba'da taharrumin. Sunat. Dan ada pula pendapat mengatakan wajib benar pula dah. Sesudah takbiratul ihram. Bifardin sama ada semayang tu semayang fardu au naflin ataupun semayang sunat ma ada salati janazatin kecuali sembahyang sunat jenazah, sembahyang solat sembahyang sunat kecuali ataupun selain solat jenazah. Apa dia tu? Sunat ataupun setengah kata wajib nak baca tu. Iftitahun, iaitu untuk membaca doa iftitah. Doa iftitah. Jadi maknanya besar juga dah pahala doa iftitah ni. Sebab dia kata sunat. Setiap sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, baca doa iftitah ni. Kecuali sembahyang jenazah dia tak suruh. Bahkan setengah pendapat kata macam wajib nak baca. Ada makna disuruhnya. Disuruhnya. Makna suruhnya baca doa iftitah ni. Sebab dia doa pembuka. Itu maksudnya. Wa sunnah wa qila yajibu. Sunnah. Ada yang mengatakannya wajib ba'da taharrumin, sesudah takbiratul ihram. Baca apa sesudah takbiratul ihram? Doa iftitah tak? Sunat tapi setengah kata wajib. Kena baca wajib, kena baca. Sama ada sabi fardin, sembahyang fardu au naflin ataupun sembahyang sunat ma ada solati janazah. Selain daripada solat jenazah, sembahyang sunat fardu apa sunat ni hak kita buat tu suruh baca belaka doa iftitah. Suruh baca belaka doa iftitah. Tak? Paling kurang Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Paling kurang sampai situ. Doa iftitah ni. Kalau nak derah tapi nak mayang juga ni. Bacalah sampai situ. Bertilah nak masuk orang berti. Allahu akbaru kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ pun. Mana sebab iftitah ni sangat disuruh baca. Wa sunnah wa qila yajibu ba'da taharrumin bi fardin. Sama ada sembahyang fardu atau naflin ataupun sembahyang sunat. Tak kira sunat apa pun. Ma ada salati janazatin.
selain daripada yang lain daripada sembahyang jenazah. Apa dia suruh baca tu? Iftitahun, doa iftitah. Ai du'auhu sirran. Bacaannya senyaplah dak. Qahalah bukan macam Fatihah kan. Untuk membaca iftitah iaitu memanjatkan doanya sirran dengan suara yang perlahan macam kita buat itulah. Tak usah kuat. Tapi kena baca. In amina fautal wakti. Kena baca juga tu doa iftitah tu sekiranya cukup waktu, cukup masa. Kalau engkau kalau aku baca juga doa iftitah, zuhur aku ni tak sedang tamat. Masuk asar dulu. Maka barulah boleh tinggal. Itu maksudnya. Suruh baca juga tu. In amina fautal wakti, sekiranya dia suruh sungguh-sungguh juga tu, bila tidak khawatir kehabisan waktu solat. Kalau balik dah lewat dah, aku sembahyang asar dekat nak garik dah ni, tak payahlah baca. Dia sekiranya selamat waktu tu. Tidak menjadi kita baca doa iftitah tu, tak jadilah sembahyang kita masuk dalam waktu lain sebelum bagi salam. Tapi kalau baca hak sunat-sunat aku gak tak ada habis masuk waktu lain lah. Jadi tak apalah nak baca pun. Itu maksudnya. Okey. Iaitu memanjatkan doanya dengan suara perlahan bila tidak khawatir kehabisan waktu salat dan penuh perkiraan bagi makmum. Wa ghalaba ala zannil makmum idraku ruku'il imam. Kalau sembahyang berjemaah pula, kita yakin kalau kita baca doa iftitah ni kita dah rakaat bersama imam, barulah ditekankan. Tapi kalau aku baca doa iftitah juga tak dah habis Fatihah tak imam rakaat dah, maka tak payah bacalah. Ini hak berjemaah, tak berjemaah. Kita mari sembahyang tak imam. Tiba-tiba Tok Imam tu baca ayat pendek. Nak baca doa iftitah mana kita? Dah, kita makmum ni terus Fatihah lalu lah. Kalau hak kita mari hak kita orang masbuk lah. Dah. Ataupun Tok Imam baca ayat panjang dah, kita masbuk baca ayat panjang. Tapi baca ayat panjang pun setengah dah ni. Wadduha setengah dah ni. Kalau aku baca doa iftitah tak ada tamat Fatihah aku tak imam rakaat, maka tak apa, telah tinggal. Begitu dah. Itu maksud dia. Bila tidak khawatir kehabisan waktu solat dan penuh perkiraan bagi makmum, masih mendapatkan rakaatnya dengan imam. Arti boleh dan dapat rakaat lah. Kalau aku baca iftitah tak dan nak rakaat. Nak leka habis Fatihah dan tak imam, bangun sami Allah liman hamidah dulu. Jangan bacalah dari iftitah tu. Merugikan rakaat. Satu rakaat kita bersama dengan imam. Selama tidak tergesa-gesa dalam membaca ta'awuz atau Al-Fatihah. Okey. Ta'awuz ni artinya auzubillahi minasyaitonirrajim lah. Maknanya dan ni pun sunat juga. Kalau aku baca dalam iftitah pada bismillah lalu dah tak ada nak auzubillah. Itu maksudnya. Serta sesudahnya sekalipun lupa surat ta'awuz atau Al-Fatihah. Surat sesudahnya sekalipun lupa atau tidak makmum yang mulai masuk solat dalam keadaan duduk bersama imamnya. Ini masbuk lah. Dalam pada itu kesunahan membaca iftitah tetap ada sekalipun telah membaca amin bersama-sama imam. Okay.
Wa ghalaba 'ala dzannil ma'mun adraka ruku'. Nah, dan makmum kalau dia doa, dia masbuk awal, dok masbuk jauh. Mari dak. Artinya aku baca doa iftitah dan lagi rakaat bersama imam. Bacalah. Kalau aku baca doa iftitah, tak ada habis Fatihah aku imam rakaat. Tak payah boleh tinggallah. Malam yasra' fi ta'awuzin au qira'atin walau sahwan. Tergesa-gesa ta'awuz mendapatkan rakaat imam selama tidak tergesa-gesa dalam membaca ta'awuz. Ta'awuz ni baca auzubillah. Kalau baca doa iftitah aku, kalau nak widang auzubillah lah baca dah terus bismillah selalulah. Mana tinggal iftitah baca auzubillah. Maksudnya itu. Serta sesudahnya sekalipun lupa atau tidak, surat sesudahnya sekalipun lupa. Maknanya baca sekalipun separuh je ingat. Itu maksudnya. Bacalah setakat ingat tu. Maknanya disuruhnya baca doa iftitah. Aku ingat separuh je ni, tak ingat lagi, tapi baca jugalah. Atau tidak makmum yang mulai masuk solat dalam keadaan duduk bersama imam. Duduk maksud ini artinya makmum muafiq lah. Duduk artinya sembahyang serentak dengan sama imam tu. Bukan pergi duduk congok dok ni, duduk dalam barisan lah. Duduk dalam barisan untuk solat. Itu maksudnya. Atau tidak makmum yang mulai masuk salat dalam keadaan duduk bersama imamnya. Maksudnya masbuk lah ni. Orang tak duduk sekali dengan imam artinya dalam sah tu kediang lah, mari kediang. Tak lah sama baris. Imam pun takbir, kita pun takbir. Itu duduk bersama imam lah dalam ayat Indonesia ni. Ayat Indonesia. Artinya kita ni masbuk. Atau tidak makmum, bukanlah makmum yang mulai masuk salat dalam keadaan duduk bersama imam. Artinya makmum yang masbuk. Hak duduk bersama imam tu orang munafik. Memanglah dia memang ruang panjang lah nak baca Allahu Akbar kabira tu. Tak imam baca Fatihah dah. Ni kita tak imam waladhdallin dah baru kita Allahu Akbar dah. Kena tengok jugalah ayat tak imam tu panjang ke pendek. Kalau tak imam ayat pendek dah, ayat lazim pendek tak dan lah. Kena baca Fatihah selalulah. Gitu. Itu maksudnya. Atau tidak makmum yang mulai masuk salat. Bukan makmum yang masuk salat itu dalam keadaan duduk bersama imam baris awal dah. Orang masuk kediang lah. Dalam pada itu, walaupun dalam pada itu kesunahan membaca iftitah tetap ada. Walaupun gitu atau kesunahan sunat membaca iftitah itu tak ada walaupun mari lewat. Walaupun mari lewat, kalau anggodang kena baca sebab sunat dia ni tak hilang. Walaupun Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kalau lewat pun kita anggodang aku baca 3 ayat iftitah ni dan rakaat bersama imam kena baca sebab sunat baca iftitah ni tidak hilang. Itu maksudnya. Ada kesempatan buat kena buat. Kena buat dah. Barulah ndak dulu kita belajar tak apa dak buat pun dak cegak pun sebab sunat. Dak. Ni rupanya sangat disuruh. Setengah pendapat kata wajib benar kena buat dah. Dan iftitah ni janganlah ditinggal kalau berkesempatan masa. Kecuali kita masbuk hak lewat dah. Tak iman dah baca ayat dah kita baru Allah Akbar dah. Dah habis pula Fatihah kita. Kalau nak ambil iftitah barulah bolehlah tinggal iftitah. Kebetulan sini dah lah. Kebetulan saya pun ada urusan juga. Kita ke 10.30 dah tu. Kurang-kurang sikit.
Banyak lagi ni iftitah ni. 1 perenggan, 2 perenggan, okeylah. Ni kitab tadi lagi dah. Allah, kita doa sikit. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.